Baik, Kementerian Wilayah Persekutuan akan terus memastikan penjaja dan peniaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan menjalankan perniagaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKPB dan PKPP. Keputusan Kementerian Wilayah mengisytiharkan Wilayah Persekutuan sebagai wilayah bebas berniaga disambut baik oleh para peniaga dan juga penjaja. Kru Suara TV menelusuri reaksi para peniaga di sekitar Kuala Lumpur. Ini Kak, cheese dia. Jadi dah berapa lama Akak buka gerai dekat sini? Akak di sini hampir dah 5 tahun. Memang Yang menetap, yang berlesen dekat sini lah 5 tahun. Jadi dalam tempoh ni 5 tahun tu, Akak ada tak apa-apa mungkin masalah ke sebelum ni mungkin di pada raya ke ada apa ke tak? Mungkin. Oh, masalah dengan di BKL tu memang tak adalah. Sebab cuma permulaan sebelum kami dapat lesen tu memang terganggu lah. Dia datang kan. Jadi sampai akak mohon, sampailah akak dapat lesen tetap dekat sini. Perniagaan tu Alhamdulillah. Sampailah satu tahap berlakunya PKP ni, COVID-19 tu, pada permulaan tu memang slow sangat. Slow sangat-sangat. Kalau perniagaan dah tahun ni 31 tahun. Kalau saya yang take over ni dalam 5 tahun lah. Jadi memang sebelum ni ada tempat lain ataupun ini tapak yang... Kalau ikutkan kita ada 4 cawangan. 2 cawangan Kuala Lumpur, 2 Seremban. Tapi yang food truck ni asal dia kira HQ lah. Main base dia. Jadi bagaimana sekarang ni Abang rasa bila mungkin wilayah telah memberikan lesen kepada peniaga-peniaga? Mungkin Abang boleh komen sikit. Bila dia bagi lesen berniaga, bagus lah sebab rasanya ramai orang yang terkesan kan, ramai yang dah kena buang kerja pun semua. So bila ramai orang berniaga tu memang seronok lah, environment dia jadi seronok lah. Cuma mungkin kawasan ni mungkin ada padat, so dia agak jam sikit lah. Sebelum ni macam mana? Bila kita ada macam mana perniagaan Abang dalam tempoh PKP tu sendiri? Sebenarnya awal PKP kita orang memang ada cuti sebulan. And then after PKP, sebenarnya lepas raya lah. Lepas raya tu baru kita start buka balik. And then masa tu memang dah ramai orang start berniaga dah. So dia jadi lain sikit sebenarnya kawasan ni. Sebelum ni dia agak lengang sikit sebenarnya kawasan ni. Berapa tahun dah berniaga kat sini? Kalau ikut saya 2 tahun. Arwah mak dulu 35 tahun. Memang di sini? Memang di sini. Tu yang nama Gerai Makcik Kedah. Dia masa ambil dekat arwah mak dulu tu, arwah mak meninggal bulan 4 2019. So lepas tu saya ambil alih sampailah masuk tahun 2020. Masa tu kira okey lah. Cuma terkesan dengan pembangunan dengan kawasan pembinaan ni lah. Nama saya Ahmad Syahir bin Syukri. Saya berusia 35 tahun. Saya tinggal di kawasan ni lah, kawasan Serampai. Jadi berapa lama dah Abang berniaga di Serampai ni? Sini saya start berniaga dari 2004-2005 macam tu lah. Sampailah sekarang lah. Dari tahun ke tahun adakah makin okey ke ataupun merosot perniagaan? Alhamdulillah lah, makin ke tahun tu kan. Sebab pasal berniaga ni memanglah permulaan tu memang slow lah. Tapi kelamaan-kelamaan tu Alhamdulillah. Tapi yalah sejak masuk PKP ni perniagaan tu memang slow sikit lah. Slow sikit, jadi nak buat paling nak elak lah benda tu, takkan nak tutup kedai kan. So kita forward carry on lah perniagaan, so sampai sekarang. Nama Kak Nuhayati Abdullah. Umur 53 tahun. Berasal daripada mana? 53, 43. Jadi berapa lama dah Kak berniaga dekat tapak ni? Dalam setahun lebih lah, sepanjang PKP pertama. Sebelum ni bagaimana? Sebelum dapat lesen. Sebelum dapat lesen, kita buat PKP pertama tu susah jugalah. Takut di BKL buat macam kan. Dia dah suruh buat tu, dia sokong kita, dia sokong orang bawah macam kita kan. Alhamdulillah, kerajaan sokong kita semua. Jadi rasanya bila dah dapat lesen tu perniagaan agak senang lah tanya. Senang, seronok lah. Kita boleh berniaga bebas, pendapatan pun ada, cukup untuk tampung keluarga. Akibat pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Malaysia, ramai peniaga kecil yang terkesan.
Mereka berharap agar kerajaan memberi bantuan kepada golongan peniaga kecil untuk membina semula ekonomi yang terjejas bagi mengurangkan tekanan kepada golongan peniaga yang berpendapatan rendah. So apa yang abang lakukan? Kalau ikutkan memang terkesan sangatlah sebab kita base kita berniaga kan. So bila kena cuti, so semua income tu tak ada. So saya banyak buat benda lain lah, macam online business ke apa untuk cover balik lah. Macam kita ada kedai nak bayar bil api, semua sewa semua kena bayar kan. Memang terkesan sebenarnya. Pada mula-mula tu kami berniaga dalam keadaan okey, seronok. Tiba-tiba berlakunya COVID-19, dah bermulanya PKP kan. Bila dah start PKP tu, kami berniaga tu memang amat teruk. Nak dapat sale dalam 20 pun susah, 10 pun susah. Jadi kami ni macam teruk jugalah nak menempuh, nak gaji kami memang tak dapat langsung. Jadi perlahan-lahan kita orang pun cuba buat daripada rumah, buat penghantaran online. Time PKP langsung tak buka lah. Masa PKP betul lah. PKP ni terpaksa buka lah. Ada apa, kementerian pun ada bagi ni, kerajaan pun ada bagi apa untuk boleh buka sampai pukul 10. Tapi yang PKP dulu tak ada kan. PKP dulu dia suruh memang tutup lah. So dalam PKP ni sampai pukul 10 boleh lah. Tapi lah kan, kalau boleh minta boleh sampai pukul 12 ke. Pasal bila kita berniaga ni malam tu baru ada sikit sale untuk kalau siang-siang macam ni dia kurang sikit lah. Cuma bila start PKP tu terus tak boleh berniaga tu, memang kita ambil order masak dekat rumah je. Susah sekarang ni ke macam berniaga ni bukan untuk senang lah. Berniaga ni lebih kepada nak hidup ke sekarang ni. Tak boleh nak menyimpan pun boleh, kadang gaji pun tak ada. Bayar gaji budak je, gaji kita pun tak ada. So bertahan lah. Cuma bila kerajaan dah boleh buat makan di kedai ni dengan SOP yang tertentu ni, kira okey lah, adalah sikit bisnes. Kena start buat balik lah. Kena bertahan je lah. Maksudnya hari tu masa PKP tu yang buat perniagaan daripada rumah tu, kedai terus tutup lah? Kedai memang tak boleh buka, tak boleh berniaga masa PKP first kan. Masa PKP yang kedua ni kedai boleh berniaga, tapi memang harap Foodpanda. Nasib baik ambil Foodpanda. Tapi Foodpanda pun bila kita beli, customer beli dengan Foodpanda ni harga mahal sikit lah. Kementerian Wilayah Persekutuan akan melanjutkan tempoh pembaharuan lesen perniagaan secara percuma dan diskaun sewaan permis sehingga 31 Julai ini. Langkah ini bagi memberi manfaat kepada lebih 40,000 penyewa termasuk hampir 10,000 peniaga dan penjaja selain 5,000 peniaga yang sedang mengambil bahagian dalam program Wilayah Bebas Perniaga. Lesen KL prihatin ni, lesen kawasan bebas berniaga Kuala Lumpur ni saya pujilah. Sebab dia memudahkan kita lah, walaupun dia bagi kita 3-4 jam je satu slot tu. Tapi dia sebenarnya satu cara untuk bantu orang kita tambah pendapatan lah. Kalau kata tempat tu sesuai, tak ganggu lalu lintas, tak mendatangkan mudarat pada orang masyarakat keliling, elok bagi je lesen berniaga terus kan. Gerai tepi jalan ke, contoh penjaja tepi jalan ke macam tu. Sebab untuk kita bila COVID ni, bila PKP ni, dia memang bagi efek ekonomi kita kaumnya. Teruk, semua orang teruk ekonomi dia. Untuk kita bangun balik, untuk kita bina balik ekonomi kita sendiri ni perlu masa. Jadi saya rasa kalau dah habis tempoh PKP ni pun, dah habis tempoh KL lesen sementara KL ni, saya rasa elok sambung lah. Kalau kawasan tu betul-betul tak ganggu orang, saya tak ada masalah lah untuk teruskan. Dia mudahkan bagi kita juga untuk beli ke, untuk berniaga sekalipun. So harapan saya boleh diorang halusikan lagi permohonan-permohonan yang orang buat sekarang ni untuk dia bagi lesen kepada semua orang supaya tak timbul isu masa depan, isu akan datang lah kan. Sebab lepas dah ada lesen tu you kena pergi typot lah apa semua. Sebab kita main dengan makanan ni, benda-benda tu kita kena jaga. Jadi dengan adanya pemberian lesen yang di BKL wilayah, jadi mungkin akak boleh ceritakan sikit bagaimana perasaan akak? seronok dapat lesen sementara, kita berniaga bebas. Alhamdulillah, syukur. Harap Kak kalau boleh lesen sementara ni sambung, boleh. Nak buat lesen kekal tu dia susah dapat.
kita dah buat SSM semua ada. Akak ada lesen. Ni lesen sementara dia. Kerajaan kita sokong kita. Harapan dapatlah. Kedai saya ni mungkin dapatkan lesen. Lama dah saya berniaga kat sini kan. Mau lesen, kemungkinan masa ni lah dia dapat boleh nak tolong dapatkan lesen kepada saya apa. Dengan adanya lesen ni mungkin apa harapan apa mungkin selepas ni mungkin ingin meneruskan lagi untuk sambung dan Untuk saya yang dah memang base kat sini and dah lama, so bila ada lesen ni, yang sekarang ni lesen sementara lah. So untuk saya personal, untuk saya memang mengharapkan lesen untuk saya punya disambungkan sampai bila lah kita berniaga kan. Untuk personal saya lah. Untuk peniaga lain, ada setengah yang saya tanya kebanyakannya habis PKP diorang dah start kerja balik, so diorang dah tak berniaga dah. Macam tu lah. Tiada yang lebih manis buat para penjajah melainkan hasrat dan impian mereka tercapai dan dipermudahkan. Begitulah mimpi para penjajah dan peniaga kecil seperti peniaga gerai ini yang akhirnya menjadi kenyataan apabila Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memudahkan urusan bisnes kecil-kecilan mereka. Memahami situasi peniaga dan penjajah untuk berniaga demi kelangsungan hidup, mereka diberikan tapak sementara yang berhampiran supaya mata pencarian mereka tidak terjejas. Jana Jalidar melaporkan untuk Suara TV.